Assalamualaikum, saya Azmi. Hari ini dalam Benda Boleh Bincang, saya akan cuba mengupas kegiatan dan aktiviti yang saya lakukan sepanjang kerjaya saya. Persoalan yang ramai orang suka tanya saya adalah mengenai NGO saya buat payung tu. Jadi kalau dengan nama payung tu adalah logo kami lah, logo kami payung. Jadi sebelum ini, saya bertindak sebagai seorang solo, kita panggil NGI, Non-Government Individual, di mana kita menggalakkan adab sopan dalam masyarakat. Bila kita tengok di mana untuk diperbesarkan lagi nilai murni ini, kita kena buat dalam keadaan lagi skala lagi besar. Jadi NGO ni kita daftarkan dengan ROS supaya semua perkara yang dilakukan tu telus dan ada dokumentasi. Korang kalau dah tengok video dekat YouTube Syirat Limau tu, jangan lupa untuk tekan button subscribe dekat bawah. Okey? Persatuan saya pada asalnya adalah mengenai kanak-kanak. Kemudian pada 18 bulan 3 2020 tahun ni, kita dapati pandemik COVID mula melanda dan kebanyakan kanak-kanak tidak lagi berada dalam norma biasa, di mana mereka pergi sekolah, duduk dengan pengasuh. Sekarang semua duduk dekat rumah. Jadi untuk kuat payung dan objektif kita memang agak besar, iaitu kanak-kanak mesti ada kat tempat yang selamat. Jadi kalau kerisauan ibu bapa tu terjelas benar, macam tak ada sumber keuangan nak makan, jadi kami telah berikan dana-dana serendah RM250 ke RM400 berdasarkan saiz keluarga untuk mereka cuba cushionkanlah sementara mendapatkan bantuan daripada agensi kerajaan berwajib. Itu cabaran paling utama saya adalah untuk memahamkan masyarakat kenapa saya buat cara yang saya buat. Pada mulanya kita tak terus padang, jadi nak buat saringan tu agak susah. So saya minta antara banyak bendanya ialah kita akan pamerkan muka mereka dan keluarga mereka. Tapi kanak-kanak tu kita tutup muka. Jadi banyak orang lah komen, dia kata kalau nak bantu tak payahlah aibkan orang susah. Bila kita buat macam tu, baru masyarakat keliling dapat tahu siapa yang tinggal dekat mereka tu sebenarnya memang susah, yang dia tak pernah tahu pun. Cabaran paling teruk, dia salah guna gambar orang lain. Dia hantar gambar lain, dia kata itu dia. Jadi itu saya terkena sekali. Lepas tu saya kena buat video chat lah, nak buktikan itu dia. Jadi disebabkan ada yang mengambil kesempatan kan. Cumanya dia tak akan ke mana sebab dokumen kita agak jelas lah. Dan setiap orang dia ada dokumen tu. Dulu saya selalu cakap kalau kita nak derma, kita kena derma dengan ilmu. Kita tak boleh terus kesian pada satu-satu keluarga tu habis semua duit dalam kita punya wallet tu kita nak bagi kat dia. Tak boleh. Kita betul-betul kena faham dengan bantuan kita ni apa dia boleh buat. Jadi saya selalunya bila kita pamerkan muka-muka keluarga asnaf ni, saya tak letak bank account mereka kat situ sebab saya dah bagi dulu. Dia boleh minta kali kedua dengan saya, lepas 2 bulan 3 bulan dia akan minta kali kedua. Tapi saya nak tengok daripada yang pertama tu apa yang dia dah buat yang lebih maju. Kalau dia dah buktikan kat saya dah lebih maju dan adalah benda-bendanya yang memerlukan kali kedua, kita bagi. Dan saya akan cakap bantuan ni bukan kali kedua. Bukan kali pertama, kali kedua. Jadi kenapa kita bagi? Jadi baru masyarakat faham. Bila saya dah dapat keluar dan mulalah macam jalan-jalan pergi cari kedai-kedai makan ni, saya nampak dekat KFC mana yang makan kat situ banyak yang tak habis. Dari itu saya tengah fikir satu projek baru untuk kita belajar bersyukur. Jadi apa yang saya buat ialah saya tanya siapa yang nak KFC dan keluarga yang memohon dia terpaksa tulis kenapa dia nak KFC. Kita promote macam tu dan mereka menulis kat kami kenapa mereka nak sangat rasa KFC itu. Bersama anak-anak dia tulis. Dan semua cerita tu saya post balik. Dan semua yang saya post tu akan dapat KFC maksimal RM80. Ada satu kes, 3 budak sekolah menengah, satu tu ketua kelas, satu tu pengawas, satu tu memang tak pergi sekolah. Dan pada satu malam yang sama, ketiga-tiga tu jumpa, borak-borak dan merompak 3 kekeman dalam malam yang sama. Okay? Budak-budak sekolah ni. Jadi kena tangkap. Cuma dapat RM600 je pun. Jadi bila terus masuk mahkamah dan dia dapati semua mak-mak mereka tu ibu tunggal. Jadi apa yang saya buat, kita panggil seorang-seorang kan. Kita tanya kenapa curi, buat apa dengan duit tu kan. Jadi semua punya cerita sama, iaitu nak tolong mak tak ada duit. Lepas kita dah dengar tu, kita bagi dia satu perintah di mana sebab dia budak-budak SPM kan. Perintah di mana dia orang boleh balik, tapi ada perintah tu akan dijalankan dari masa ke semasa. Dan saya sebenarnya dah tanya anak-anak tu berapa awak dapat. Ingat nak dapat lah daripada pasar raya tu. So seorang cakap nak cari 600, seorang cakap nak cari 400, lagi seorang 200 untuk
bagi kat mak dia banyak tu. So persatuan saya, apa yang kita buat, kita bagi mak tu terus 600, 400, 200 kita bagi dan kita cakap kat anak, saya dah bagi dah, so tak payah lagi nak fikir, belajar je untuk SPM. Okay? So anak tu terus telefon malam tu, lepas dah cakap tu dia orang dah masuk duit, anak tu terus telefon kata terima kasih lah, dia kata terima kasih. Saya kata no, asalkan awak masih kanak-kanak, kita akan biarkan. Tapi masalahnya kenapa saya tak boleh tidur malam ialah bila dia balik rumah, seluruh kawasan tempat tinggal dia akan nampak bahawa dia buat tu bersenjata pun tak kena apa-apa, boleh balik rumah. Jadi dia tak faham, dia ada perintah tapi orang tak nampak tu. Jadi saya dah risau sangatlah kalau berlaku apa-apa. Baru-baru ni percubaan SPM dah keluarkan keputusan dan salah seorang tu dapat top 10 kat sekolah dia. Dan waktu mak dia telefon cakap, Tuan Syed kata terima kasih lah bagi peluang kat anak dia duduk kat luar. Dan bila saya tanya, saya cakap saya sebenarnya nak tahu ada perubahan ke tidak kan. Jadi yang bestnya tiga-tiga budak ni dia cakap, kalau lah fikir nak buat salah pun, cakap je dengan mana-mana orang dewasa, dia akan tunjukkan jalan yang betul. Maknanya kita tak payah fikir sendiri. Kita ni budak-budak lagi, kita akan buat silap. Jadi kalau nak buat silap tu tak apa. Sebab itu yang dia ajar saya balik tau. Harapan saya pada tahun 2021 tahun ni, sebenarnya saya lagi mengharapkan lebih ramai masyarakat bersikap terbuka untuk bertanya soalan. Bukan saja pada saya, pada siapa-siapa pun, termasuk para pemimpin. Sebab kita semua mempunyai hak untuk lebih berpengetahuan, lebih tahu hak-hak kita supaya kita membuat pilihan yang lebih bijak. Masalah kita ialah yang paling utama bagi saya rakyat Malaysia ni adalah bodoh sombong sebenarnya. Dah lah tak pandai, tak nak belajar pula tu. Jadi ini adalah untuk diri saya sendiri. Itu pasal kalau kita nak tulis di mana-mana sosial media atau memberi pendapat, bagi saya adalah kita kena fikirkan juga kesan akibat dan perasaan orang lain. Anda bukan keseorangan. Benda boleh bincangkan.